على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang Allah taala anugerahkan ke atas diri kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk membelanjakan segala nikmat tersebut untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita singgah sebentar di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil manfaat yang besar daripada baki umur kita yang masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di rumah Allah dalam majlis ilmu, kita menunggu daripada satu sembahyang kepada satu sembahyang, seperti mana yang telah acap kali kita sebut, menunggu di antara satu sembahyang kepada satu sembahyang yang lain, ianya seperti berada dalam sembahyang. Yang keduanya, ia menjadi sebab kepada pengkifarat dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau kita lihat di antara satu sembahyang dengan satu sembahyang, tempoh yang paling singkat ialah maghrib dengan isyak. Hak lain tu jarak dia panjang. Nak tunggu isyak dengan subuh, tak tidurlah kita. Subuh dengan zuhur, nak tunggu apa kata kerja buatlah kita. Zuhur dengan asar pun panjang juga. Asar dengan maghrib tak berapa panjang mana, tapi kita banyak kerjaan juga. Jadi waktu yang paling singkat ialah maghrib dengan isyak. Maknanya kalau maghrib dengan isyak ni pun kita tak boleh tunggu, tak ada lah. Jadi kita ambil peluang di antara maghrib dengan isyak ini, kita menunggu untuk sembahyang isyak. Di samping kita berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi apabila kita berada pada ilmu yang membicarakan tentang perkara-perkara akidah yang menentukan sempurna ataupun tidak sempurnanya iman kita. Iman kita diterima oleh Allah SWT ataupun tidak bergantung kepada kesempurnaan akidah kita, yang mana kesempurnaan akidah ianya merupakan perkara yang paling utama dalam kehidupan kita. Untuk kita menyeberangi negeri akhirat, nak masuk sempadan akhirat, kita kena ada pas, kena ada pasport. Kalau tak ada, sama ada kita boleh masuk ataupun memang kita tak boleh masuk. Kalau masuk pun masuk dengan haram. Jadi pendatang tanpa izin. Dan di sana soh nak berigak. Kalau atas dunia ni boleh kadang-kadang lepas. Kalau di negeri akhirat pasti tidak akan terlepas. Memang sah berigak lah. Kerana malaikat-malaikat Allah SWT yang sentiasa tidak sekali-kali tersalah dalam melaksanakan tugasan mereka. Maka yang menjadi pas ataupun pasport kita untuk menyeberangi ke negeri akhirat, nak melepasi sempadan dunia, nak masuk negeri akhirat dengan aman sentosa, tidak ada lain malaikat akidah.
itulah dia pasport kita. Nah, itulah dia pas kita. Maka ianya merupakan satu perkara yang amat mustahak. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung daripada perbincangan dalam kitab kita ni. Kita telah pun sampai membicarakan perkara-perkara yang bersangkutan dengan hak-hak Rasul, ataupun disebut sebagai nubuwah, yang bersangkutan dengan kenabian dan juga kerasulan. Dan kita telah pun selesai membicarakan sifat yang wajib dan sifat yang mustahil ke atas para nabi dan para rasul. Kita menyambung pada malam ini iaitu pada sifat yang harus ke atas rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa min al-a'radil bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwih. Artinya, dan harus pada diri para rasul alaihimus salatu wassalam sebarang sifat-sifat manusia yang tidak menyebabkan kurangnya martabat mereka yang tinggi, seperti sakit dan seumpamanya. Itu sifat yang harus bagi rasul, iaitu ada satu sahaja. Sama juga dengan sifat yang harus bagi Allah, ada satu juga. Sifat yang harus bagi rasul juga ada satu. Apa dia? Iaitu semua para nabi dan para rasul ini harus ke atas mereka bersifat dengan sebarang sifat-sifat manusia. Dengan maksud apa sahaja yang berlaku ke atas manusia, maka ianya harus berlaku ke atas para nabi dan para rasul. Segala sifat kemanusiaan, itulah dia sifat yang harus ke atas rasul. Dengan kata lain, para nabi para rasul ini dari sudut sifat kemanusiaannya sama dengan kita lah. Kita kata kecing berok, tidur bangun, bini beranak, tak? Itu ialah sifat umum yang berlaku ke atas manusia. Sakit, pening, mana segala sifat kemanusiaan yang berlaku ke atas manusia biasa harus juga berlaku ke atas para nabi dan para rasul. Cuma ada sedikit pengecualian. Secara umumnya begitu, tetapi ada pengecualian. Apa yang terkecualinya? Iaitu sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menyebabkan kurangnya martabat mereka yang maha tinggi. Adapun sifat-sifat kemanusiaan yang menyebabkan jadi kurang martabat mereka yang maha tinggi itu, ianya mustahil berlaku ke atas para nabi dan para rasul, sekalipun ianya berlaku ke atas manusia biasa. Contohnya seperti sifat kemanusiaan yang tidak mengurangkan ketinggian martabat para nabi dan para rasul ini, seperti sakit. Itu tidak jadi kurang martabat dia. Tidak jatuh martabat dia.
bahasa kampung kita kata tidak ugoh. Tidak ugoh. Dengan sebab Nabi tu sakit supaya kita Nabi kena demam, supaya orang lain juga. Kalau kena luka berdarah, supaya orang lain juga. Tak makan lapar. Maknanya dari sudut perkara-perkara yang umum begitu, ianya harus berlaku ke atas para nabi, para rasul, dan ianya tidak menjatuhkan ketinggian martabat mereka. Tak jadi ugoh dengan sebab sifat-sifat tersebut sebagai seorang nabi. Itu sifat yang harus ke atas nabi dan rasul. Adapun sifat-sifat kemanusiaan yang menjatuhkan martabat mereka sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sekalipun berlaku ke atas manusia biasa, ianya mustahil berlaku ke atas para nabi dan rasul. Itu yang terkecuali. Seperti gila. Orang biasa harus gila ke atas manusia biasa, tetapi atas nabi, atas rasul tidak berlaku penyakit gila. Penyakit juga gila ni tidak berlaku. Kerana apa? Kerana ianya menjatuhkan martabat dia sebagai seorang rasul. Kalau gila tak apa maksud nak wayak ke orang guana. Jadi benda tu akan merosakkan, akan menjatuhkan martabat dia sebagai seorang rasul. Itu sifat yang harus ke atas para nabi dan para rasul, iaitu setiap nabi dan setiap rasul dianya harus bersifat dengan segala sifat kemanusiaan yang tidak menyebabkan kurangnya martabat mereka yang maha tinggi itu. Seperti sakit yang biasa lah, bukan sakit yang menyebabkan jadi kurang martabat mereka, seperti gila dan seumpamanya tadi. Kita tengok huraian dia. Ketahuilah bahawa rasul-rasul itu adalah manusia yang tidaklah menjadikan pangkat kerasulan dan tidak menyebabkan orang lain yang tidaklah mencacatkan, yang mencacatkan pangkat kerasulan dan tidak menyebabkan orang lain melarikan diri dari duduk bersama mereka atau mengambil pengajaran daripada mereka. Jadi itu yang harus bagi rasul. Dia itu manusia biasa seperti kita juga. Yang mana dengan dia bersifat dengan sifat kemanusiaan itu tidaklah menjadi cacat, jadi mencacatkan pangkat rasul dia itu, dan tidak menyebabkan orang lain lari daripada duduk bersama dengan mereka atau mengambil pengajaran daripada mereka. Itu yang dimaksudkan dengan sifat kemanusiaan yang harus ke atas rasul. Adapun yang sebaliknya, yang mencacatkan pangkat kerasulan dan yang menyebabkan orang lain lari dari duduk bersama mereka atau mengambil pengajaran daripada mereka, itu tidak harus berlaku. Itu syarat dia. Syaratnya sifat kemanusiaan itu yang pertama tidak mencacatkan pangkat dia sebagai seorang rasul, yang kedua tidak menyebabkan orang lari daripada mereka, lari daripada duduk bersama mereka ataupun untuk mengambil pengajaran daripada mereka. Itu syaratnya. Kalau ada sifat kemanusiaan yang ada padanya dua perkara tersebut, maka itu tidak berlaku kepada para nabi, para rasul, sekalipun ianya berlaku kepada manusia biasa. Itu kena faham. Contohnya seperti makan, minum, menyetubuhi wanita yang halal,
dan menghadapi penyakit yang tidak menyebabkan orang menjauhkan diri. Itu harus bagi Nabi dan para Rasul. Adapun penyakit-penyakit yang menjatuhkan martabat kerasulan atau menyebabkan orang lain lari dari mereka, maka ia adalah mustahil terhadap mereka. Itu wajib kita kena iktikad sedemikian. Yang harus hanyalah yang tidak menjatuhkan martabat kerasulan dan yang tidak menyebabkan orang lari, dan yang tidak menyebabkan orang melarikan diri dari mereka. Hak dua perkara itu mustahil terhadap para rasul. Itu yang wajib kita i'tiqad. Apabila kita kata kita nak kenal rasul, maka itu di antaranya. Kita kenal sifat harus bagi rasul. Apa dia sifat harus bagi rasul? Iaitu Nabi dan Rasul ini harus atas diri dia bersifat dengan segala sifat kemanusiaan, kecuali yang pertamanya sifat yang menyebabkan jatuh martabat dia, yang kedua yang menyebabkan orang lari daripada mereka. Maka dua ini mustahil, tidak boleh berlaku ke atas Nabi. Sekiranya ada kenyataan-kenyataan, ada berita-berita yang mengatakan para Nabi dan para Rasul ini adanya dua sifat demikian, sifat yang menyebabkan jadi jatuh martabat dia, sifat yang menyebabkan orang lain lari daripada mereka, maka wajib ditolak. Wajib ditolak sebab dia bersalahan dengan usul, iaitu sifat harus bagi Nabi, bagi Rasul. Jadi hak harusnya tidak termasuk dua perkara itu. Hak lain semua harus. Dua perkara itu tidak boleh, itu jadi mustahil. Walaupun pada manusia biasa ianya harus berlaku. Penyakit-penyakit yang mustahil terhadap mereka itu ialah seperti gila. Itu yang mustahil, tak boleh. Walaupun orang-orang musyrikin menggelar, mereka beri gelaran kepada Nabi ini, khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai majnun, orang gila. Innaka la majnun, sesungguhnya kamu sesungguhnya gila. Gila tu sebab tidak selari dengan kehendak mereka, sebab menggugat kepentingan mereka. Maka mereka mengatakan bahawa Nabi ini gila. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Maka penyakit gila ianya mustahil ke atas Nabi. Begitu juga dengan kusta, sofak dan buta. Itu penyakit yang jenis penyakit kusta ni jenis penyakit yang berjangkit. Begitu juga dengan sofak. Sofak ni nyakit kulit, sampai jadi bala. Kulit tu jadi berubah, jadi bertapung-tapung. Penyakit kusta ni penyakit, panggil penyakit, kalau istilah orang dulu panggil jenis penyakit orang baik. Bahkan berat pada itu lagi. Yang menyebabkan jadi
dia makan daging-daging. Kudis dia tu lah. Sampai jadi busuk. Duduk jauh ni bau dah. Jadi orang tak boleh nak pergi dekat. Jadi penyakit-penyakit yang bersifat begitu, maka ianya mustahil berlaku ke atas Nabi. Jenis penyakit berjangkit. Kalau berjangkit ni tak boleh nak pergi dekat. Kalau zaman kita ni hak le COVID tu jenis dia tu jenis berjangkit penyakit taun tu jenis dia jenis berjangkit tabiat dia tetapi dia itu tidak ada kuasa dia itu tidak ada kuasa untuk nak nyakit kat orang tapi tabiat dia. Maka sebab itu hak kita belajar dulu dalam mengenal Tuhan, dalam sifat ketuhanan, kainat tidak boleh memberi bekas. Jadi kafir seseorang itu sekiranya seorang itu beriktikad sesuatu itu terjadi dengan tabiat dia. Api tabiat dia terbakar, membakar. Itu tabiat dia. Passion dia. Tetapi api tidak ada kuasa untuk membakar. Yang jadi bakar itu, yang membakar itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Supalah dengan yang kita kata penyakit berjangkit. Cuma tabiat dia itu berjangkit kerana dilihat daripada zahirnya, sebab musababnya, benda itu berulang kali. Bila kena dia jadi jakit, kena dia jadi jakit. Itu tabiat dia. Api kena dia terbakar, itu tabiat dia. Tetapi yang jadi membakar itu bukan api. Api tak ada kuasa. Penyakit itu tidak boleh memberi penyakit kepada orang lain. Yang boleh memberi penyakit ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada kuasa. Penyakit kusta, penyakit sofa, dia tak ada kuasa. Penyakit taun tak ada kuasa. Tetapi kita disuruh untuk berjaga-jaga, untuk menjauhkan diri sekiranya benda itu nyata. Nampak dah. Kudih dia tu bobok nampak. Ada satu terbagi lah. Tu Nabi suruh lari daripada penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa. Itu bagai jelas. Jelas nampak. Butir bobok mengepuk orang panggil. Di tubuh dia tu penyakit tu nampak jelas. Itu tidak ada orang panggil bukan memang bagai jelas ada. Maka Nabi kata mu lari daripada dia seperti mana kamu lari daripada singa. Nak wayak kena berjaga-jaga. Sebab bagi dah bagi jelas dah tu. Adapun sesuatu yang tidak jelas, maka tidak disuruh begitu. Jadi semua penyakit yang jenis dia tabiat dia tu berjangkit begitulah. Jadi kita kena hak ni kena kemah molek. Kena kemah akidah kita hak kita belajar dulu tu. Jangan buat salah. Jadi kita bimbang dengan apa panggil norma baru zaman kita ni. Zaman ni kerana COVID ni nak kena ada amalan baru, norma baru, pesen baru ni. Semaya pun pesen baru. Tak tahu bila nak habis pesen baru ni, wallahu a'lam. Kalau ikut juga panjang lagi habis tahun ni lah kita ni. Kalau tak sambung pula kan. Semaya jenis hati buah den. Tapi hak itulah kita pun pelik juga sebenarnya. Hak ni dari kita pun tak uti. Gitu ya. Tak uti. Dalam urusan lain nampak pasal pun tak takut mana. Dalam urusan semayanya jadi takut. Tak tahulah takut ke gapo, wallahu a'lam. Nak kata takut kena samai hak lain nampak tak sungguh mana juga. Kena sama
Lah kita pakai tak pakai topeng ni pun dia boleh sama juga. Lah tapi tak pakai belakang kita macam ni. Jari-jari orang pakai. Lah kalau salah jawab mari kan. Lah tapi minta jauh lah. Minta jauh lah. Tapi ayatnya lagu tu keadaan. Lagu tu keadaan dan dia sebenarnya sebahagian daripada petanda akhir zaman. Dia akan jadi yang Nabi sebut manusia ni dia akan merungkai benda-benda agama ni, dia rombok lepas so dia rombok daripada hak asal. Jadi keholongga sehingga Nabi kata perkara yang terakhir yang akan dirombok, yang akan diungkai oleh manusia ialah bersangkutan dengan sembahyang. Itu tanda akhir zaman. Sembahyang ni dia ada dah peraturan tetap kemah dah. Tapi dengan sebab musabak yang berlaku, manusia jadi rombok benda tu. Jadi daripada hak asal tu jadi lagu lain. Jadi kita minta harapan kitanya supaya tidak berkekalan lama lah. Sebab kita pun tak selesa. Apa cerita dia? Cerita tadinya cerita penyakit tadi tu. Yang ayatnya penyakit tak ada kuasa. Covid tak ada kuasa. Walaupun jenis berjangkit, dia tak ada, bukan kuasa jangkit tu duduk pada dia. Hak ni kena kemas ni. Jangan buat salah. Kena bimbang takut jenis norma baru ni siapa kata ngaji, siapa kata faham pula. Takutnya salah i'tiqad. Penyakit ni ada kuasa. Dia boleh jadi nyakit kat orang. Jadi jakit. Tak ada. Dan benda ni terbukti banyak. Kalau dia ada kuasa boleh jakit orang hak setuh dengan dia, hak yang menyebabkan sebab-sebab yang boleh berjangkit itu memang sah ke mana pun kena. Tapi ada hak kena, ada hak tak kena. Tak ingat dulu kes perempuan mengandung. Hak di Kuala mana tu? Hak di Gua Musa tu. Tapi dia seorang yang kenanya. Anak dia hak kecil, hak dak sadukung dia tu dak kena pun. Kontak rapat dia tak kena belaka, dia seorang yang kena. Hak dia peluk, hak dia saleh tak kena belaka. Itu nak rakyat kitanya biar kita yakin bahawa yang boleh jadi nyakit tu bukan nyakit tu. Hak boleh berjangkit bukan nyakit tu. Walaupun tabiat dianya berjangkit, yang boleh berjangkit itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak disuruh. Kawan tak cara dia mau kena lah kawan. Kalau sah dah dia ada, tak saya bagilah dah jauh lah. Begitu jadi orang panggil bala jangan dicari. Dia panggil cari bala. Kalau sah dah dia ada, tak usah dari jauh dah. Jauh-jauh lah dengan dia. Gitu. Itu cerita dia. Jadi jenis penyakit-penyakit hak lagu tu gila, kusta, sofak, buta, itu mustahil ke atas para nabi. Ketahuilah bahawa Nabi Syuaib tidak pernah berpenyakit buta, dan penyakit yang didertai oleh Nabi Ayub hanyalah penyakit kulit yang tidak menyebabkan orang melarikan diri. Ini kena kemah balik. Orang kata Nabi Syuaib buta. Nabi Yakub buta. Kisah menangis kerana berpisah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Siapa buta ke diri. Bukan buta yang panggil jenis buta asal. Bukan buta yang menyebabkan jadi tak nampak tu dah. Tapi jadi tak berapa jelas. Kisah lama sangat menangis kerana berpisah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sebab kalau buta tidak boleh melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, jadi jatuh martabat dia. Itu tak boleh. Begitu juga
kisah yang cerita yang kata Nabi Syuaib buta. Begitu juga cerita yang mengatakan Nabi Allah Ayub AS kena penyakit kulit yang menyebabkan orang lari habis, bahkan anak bini dia lari. Nak wayak berat yang penyakit kulit dia tu. Busuk kohong. Bahkan anak bini dia pakat lari habis. Orang pun pakat tersegi kat dia. Maka cerita yang sedemikian hendaklah ditolak. Itu cerita karut namanya. Berita yang yang menyembunyikan, berita yang menyembunyikan bahawa mereka berdua menghadapi penyakit yang menyebabkan orang melarikan diri, sesungguhnya palsu belaka. Betul tak? Menyembunyikan, betul tak? Berita yang menyembunyikan. Mana berita hak bunyi-bunyi atau mana menyembunyi. Hak bunyi-bunyi berita, mana berita yang sampai. Bunyi-bunyi berita yang tak sahih tak. Agama dia mau dengar bunyi-bunyi dah. Tu bahasa kita dah. Bunyi-bunyi makna berita tak sahih. Bunyi-bunyi supaya begitu itu nak ayatnya, itu makna menyembunyikan. Makna berita-berita yang tidak sahih, yang tidak ada nas, yang tidak ada riwayat yang sahih, bahawa mereka berdua menghadapi penyakit yang menyebabkan orang melarikan diri, sesungguhnya palsu belaka. Ada buku cerita, menceritakan bahawa kisah Nabi Allah Ayub ini sakit kulit dia tu yang menyebabkan habis orang pakat lagi. Tersegirkat pas nak mendakwah kan. Tersegirkat dah. Maka itu tidak benar. Bahkan dia tu penyakit kulit biasa aja. Yang menyebabkan orang tak lari pun. Jadi itu hanyalah propaganda yang diada-adakan. Jadi kita kena faham Nabi tak ada penyakit lagu tu. Marilah rakyat mana pun kita kena tolak. Itu asasnya. Bila kata kita kenal Nabi, itulah yang perlu kita kenal. Supalah kita kenal Tuhan. Allah tak serupa dengan benda baru, contohnya. Mari lagu mana pun yang katakan serupa tak boleh, kena tolak. Walaupun ayat Quran benar ni. Tak boleh. Makna dia lagu lain. Bukan lagu tu. Ini hadis benar ni. Tak boleh. Sebab tak serupa dengan usul. Itu kita kena faham. Habis itu. Faedah. Terlupa dalam menyampaikan ajaran daripada Allah atau dalam perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut-mulut mereka adalah tidak boleh berlaku kepada para rasul. Terlupa dalam dia nak menyampaikan ajaran daripada Allah atau dalam perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut-mulut mereka, yakni Nabi dan Rasul ini, adalah tidak boleh berlaku kepada para rasul. Jadi kesimpulan kesimpulan start daripada sifat wajib, sifat mustahil dan juga sifat harus. Bermula dengan sifat wajib, sekiranya berlaku terlupa dalam menyampaikan ajaran daripada Allah, terlupa nak wayak, patutnya kena wayak gini. Tiba-tiba ada orang tak wayak, terlupa. Allah kawai terlupa nak wayak. Maka itu tidak boleh berlaku ke atas para nabi dan para rasul. Terlupa nak wayak apa hak rasul wayak itu tidak berlaku, itu mustahil. Ini kerana jika berlaku terlupa daripada mereka, sudah tentulah ia akan menimbulkan kekeliruan dalam hati sesetengah manusia yang lemah. Sebab apa tak boleh berlaku begitu? Menyebabkan manusia jadi keliru. Ini bercanggah dengan pangkat kerasulan. Jadi pangkat kerasulan dia tu jadi jatuh.
Jadi orang jadi keliru. Jolo ke Nabi ni? Tak jolo ke Rasul? Tak. Siapa nak teringat nak rayak. Hak tu saya suruh rayak. Jadi timbul kekeliruan dalam hati manusia. Ada pun terlupa dalam perbuatan seperti terlupa satu perbuatan dalam sembahyang dan lainnya, maka hukumnya harus berlaku kerana mempunyai hikmah yang tertentu. Hak tu tak apa. Nah, kalau terlupa nak rayak tentang kewajiban sembahyang contohnya, nah, itu tidak berlaku. Lama dah. Tiba-tiba baru rayak. Kita ni kena sembahyang lama dah. Tapi hamba tak ingat nak rayak. Terlupa nak rayak. Tuhan tu wahyu lama dah. 2 tahun dah suruh sembahyang. Tapi tak ingat nak rayak. Jadi orang tu jodoh kan Nabi lagu ni. Jadi timbul keliru. Hak tu tak berlaku. Ada pun terlupa dalam sesuatu perbuatan, contohnya dalam perbuatan sembahyang dan perbuatan lain, itu harus berlaku. Itu harus berlaku. Itu sebahagian daripada sifat kemanusiaan rakyatnya. Terlupa dalam buat gapa-gapa itu biasa je. Itu sifat manusia, dan sifat itu tidak menjatuhkan martabat dia sebagai seorang rasul. Bahkan di sana ada hikmat yang sangat besar, di antaranya kerana nak memperjelaskan hukum. Nabi terlupa rakaat sembahyang. Terlupa rakaat sembahyang yang disebut dalam kisah Zulyadain. Nabi sembahyang asar bersama dengan sahabat sampai 2 rakaat, Nabi salam. Lepas Nabi salam, seorang sahabat yang bernama Zulyadain bertanya kepada Nabi, aqasarta am nasita? Ya Rasulullah, mu semaya kosa ke mu dah ingat? Ke kamu terlupa rakaat? 2 rakaat baru ni? Lalu Nabi pun tanya balik kepada sahabat, betul ke hak Zulyadain tanya ni? Betul ke aku semaya 2 rakaat ni? Sahabat lain kata, benar ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, 2 rakaat kita semaya ni. Maka Nabi mengajak para sahabat terus bangun. Nabi bangun, sambung sembahyang 2 rakaat lagi. Jadi Nabi juga terlupa dalam perbuatan. Itu tidak jadi jatuh martabat dia sebagai seorang rasul. Bahkan di sana ada hikmat yang sangat besar, di antaranya nak memberitahu hukum. Nak ayat hukum. Kalau berlaku gitu, lagu mana nak buat? Kalau Nabi tak terlupa, kita terlupa nak buat apa? Bila Nabi terlupa di situ, di antara hikmatnya nak memberitahu hukum, lagu mana nak buat? Maka para ulama mengambil istidlal di situ, mengambil dalil, kalau kita salam sebelum cukup rakaat dan tidak berlaku perpisahan yang panjang, tidak berlaku perbualan yang banyak, maka kita boleh teruskan sembahyang, boleh cukup. Sambung bangun, terus sambung sembahyang. Tak kena sembahyang semula. Itu dalam kisah Zulyadain. Contoh Zulyadain dalam kisah terlupa dalam perbuatan sembahyang. Itu contoh. Dan juga dalam perbuatan-perbuatan yang lain, ianya tidak mustahil dalam perkara itu. Adapun dalam nak menyampaikan perkara-perkara yang Allah suruh sampaikan, itu tidak boleh terlupa. Itu mustahil berlaku. Ketahuilah bahawa kesemua yang telah disebutkan mengenai hak para rasul yang merangkumi perkara yang wajib, mustahil dan harus bagi mereka menjadi kewajiban kepada kita untuk beriktikad bahawa perkara-perkara itu juga terdapat pada nabi-nabi. Hak kita bincang semua atas rasul-rasul itu wajib, mustahil, harus tu, atas nabi pun lagu tu jugalah. Nabi-nabi ialah mereka yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu syariat, tetapi Allah tidak menyuruh mereka menyampaikan kepada makhluk. Itu telah disebut dahulu siapa yang dikatakan Nabi itu.
Sifat-sifat yang ada pada Rasul itu mesti juga ada pada mereka, yakni para Nabi. Kerana boleh jadi ada orang menjadikan mereka sebagai tempat rujuk untuk mengetahui sesetengah syariat Rasul-Rasul sebelum mereka. Jadi juga menjadi etikad atas kita, apa yang hak, yang jadi hak atas para Rasul, wajib, mustahil, harus, itu wajib juga kita beretikad ianya mesti berada ataupun berlaku kepada para Nabi juga. Sifat wajib pada Rasul juga ada pada Nabi, sifat mustahil pada Rasul juga mesti ada pada Nabi. Begitu juga sifat harus bagi Rasul juga mesti ada pada Nabi, walaupun dia tidak disuruh untuk menyampaikan syariat itu kepada orang ramai, tapi dia boleh jadi ada kemungkinan orang lain akan merujuk kepada dia untuk mengetahui hukum-hukum dan juga syariat-syariat daripada Nabi-Nabi yang dahulu. Jadi itu yang dapat kita ambil faham pada malam ini berkenaan dengan sifat yang harus bagi Rasul sebagai penama ataupun penyudah, penutup kepada hak-hak ke atas Rasul. Yang disebut sebagai perkara yang kedua yang menjadi perbincangan akidah, iaitu bersangkutan dengan kenabian. Dan selepas ini kita akan tengok tentang dalil-dalil ke atas semua akidah-akidah yang bersangkut dengan kenabian itu, dan selepas itu barulah kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya yang bersangkutan dengan membicarakan tentang kandungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu secara lebih terperinci. Jadi sekadar itu untuk malam ini, mudah-mudahan Allah memberi faham kepada kita dan dimasukkan kita di kalangan orang-orang yang mengenali Rasul, yang menjadikan kita dikira sebagai orang yang beriman dengan Rasul, yang nantinya insya Allah ketika mana kita berada di alam barzakh didatangi oleh malaikat mukalaki bertanya kepada kita, siapa Nabi kamu, man nabiyyuka, maka mudah-mudahan dengan kita kenal Nabi, kita makrifah Nabi, betul akidah kita terhadap Nabi, mudah-mudahan di sana akan menjadikan kita lulus ataupun lepas jawab soalan mukalaki yang bersangkutan dengan kenabian. Kalau kita tak sesah ni, maka tak boleh jawab soalan mukalaki, sekalipun kita diajar. InsyaAllah mudah-mudahan kita selesai dalam urusan kita mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.